اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 22. Muka surat 22. Baris yang ke-20 daripada atas. Baris yang ke-20 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun memberi pahala Allah Ta'ala, adapun memberi pahala Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang yang berbuat taat. Bagi orang yang berbuat taat, memberi pahala ni pada syarat. Pada syarat, maka iaitu memberi pahala oleh Allah Ta'ala bagi orang yang berbuat taat ni wajib pada syarat, ataupun dipanggil wajib akal aridi. Kenapa wajib? Kerana sudah dijanjikannya, sudah dijanji memberi pahala bagi orang yang berbuat taat. Telah dijanji oleh Allah bagi orang berbuat taat dengan kebajikan. Janji ini dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menyalahi janji yang kebajikan. Mana janji kebajikan? Allah janji memberi pahala bagi orang yang berbuat kebajikan, bagi orang yang berbuat taat. Itu janji yang kebajikan. Dan menyalahi janji yang kebajikan itu kekurangan. Dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Dan ada pun menyeksa Allah Ta'ala, yakni menyeksa oleh Allah Ta'ala. Dan ada pun menyeksa Allah Ta'ala. Kalau dengar gitu, Allah kena seksa pula jadinya kan. Dan ada pun menyeksa Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala. Menyeksa oleh Allah Ta'ala ni bagi orang yang berbuat maksiat. Menyeksa ni pada syarat. Maka iaitu harus pula. Harus syarat dan harus akal aridi. Kerana menyalahi janji yang kejahatan itu kelebihan. Ini faham boleh sini ni. Kerana menyalahi janji yang kejahatan itu kelebihan. Faham tak ni? Janji kebajikan menyalahi kekurangan. Janji
menyeksa orang yang bermaksiat tiba-tiba tidak diseksa. Jadi janji seksa bagi orang yang berbuat maksiat ni, janji yang kejahatan tu, kalau menyalahi kelebihan gitu. Contoh mana? Contoh mudah lah. Kita janji kebajikan kepada anak kita, kalau bergiang akan bagi hadiah. Dia pun buat satu perkara yang kita ni, perkara molek ni lah. Kita janji nak pergi basikal, lepas masa tak pergi basikal, mungkin janji gitu. Tak ada ni. Sebab itu janji kebajikan. Tapi kalau kita janji membuat salah ni kena hutang, tu janji tu, janji. Buat salah ni, buat perangan sekali lagi kena hutang. Dia buat pula, tiba-tiba tak hutang, dipanggil apa tu? Menyalahi janji kejahatan. Okey je ke macam mana? Ke cari ayah pula? Dia cari ayah. Ayah janji nak hutang, tak hutang mungkin janji lah. Ke mana? Tapi kalau janji kebajikan nak beri basikal, tu kena tutup tu. Mana boleh mungkin janji. Tapi kalau janji kejahatan, dia nak hutang, tiba-tiba dak hutang, dak panggil menyalahi janji. Menyalahi janji, tu molek baru. Ke macam mana? Nak contoh kita, buat contoh kita. Janji kebajikan, buat satu benda baik, nak hadiah basikal. Janji kejahatan, buat satu kesalahan, kita nak hutang. Tu buat bandingan. Tiba-tiba janji nak beri basikal kerana dia buat benda baik ni, kita tak beri basikal. Tu menyalahi janji tu, dosa gitu tu. Berdosa. Ada ni. Jangan kita ingat berjanji dengan luar je wajib ditunaikan. Berjanji dengan anak bini harus dimungkiri. Tak. Ada ni. Janji dengan luar wajib tunaikan. Dosa mungkiri janji. Janji dengan anak bini, kita ketua keluarga, kita janji bohong sudah lah. Janji dia buat benda baik, kita janji nak pergi basikal, dia buat benda baik, tidak pergi basikal, tak apa dah. Dia tak buat benda baik tu kalau tidak janji nak pergi basikal. Boleh mungkin janji gitu. Mentang-mentang lah kita bapak, kita ketua keluarga, haram, dosa. Tapi kalau kamu buat benda salah ni, janjinya kena hutang. Kalau tak hutang macam mana? Berdosa ayah tak hutang. Tak. Tu tak berdosa tu. Ini menyalahi janji kejahatan itu kelebihan. Allah janji orang buat maksiat akan dihumbang ke dalam neraka. Sampai masa Allah ampuni tahta masyiatillah. Kehendak Tuhan. Allah kehendak ampuni, ampunilah. Mana ni? Allah kehendak ampuni, ampuni. Ini berbuat maksiat ni, bukan kufur, bukan syirik. Kufur, syirik, mustahil, syarak Allah ampuni. Ni buat maksiat, ni buat maksiat. Ada ni. Ini syarak ni balik pada Quran. Quran kata. Quran kata macam mana? Quran katanya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala sama sekali tidak akan mengampuni mereka yang menyekutukan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tak akan mengampuni. Innallaha la yaghfir an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mengampuni oleh Allah Ta'ala akan dosa selain daripada menyekutukan Allah bagi sesiapa yang ia kehendak. Jadi maknanya buat maksiat Allah ampuni, Allah tak seksa. Janji seksa, janji humbang neraka, Allah ampuni, harus pada syarak. Tapi kalau orang yang kufur, orang yang syirik akan Allah, mustahil syarak diampuni. Sebab Quran kata dah tidak akan diampuni. Dan kelebihan bagi Allah itu dituntut.
Adapun memberi pahala Allah Ta'ala bagi orang yang berbuat taat. Beri pahala ni pada syarak, maka iaitu wajib. Kerana sudah dijanjikannya dengan kebajikan. Dia pembicaraannya dalil sifat haruh. Ni bicara apa ni? Ni bicara pada hukum syarak pula. Kita bicara terdahulunya dalil harus pada akal. Allah mengada mungkin ataupun meniadakan mungkin. Dalil pada harus akal sesadah ni. Ni nak pergi pada hukum syarak pula. Ni kita kena fokus sikit lah. Di sikit je beza dianya. Cuma kita nak kena faham sini. Sekarang ni Allah Ta'ala beri pahala kepada orang berbuat taat. Allah Ta'ala menyeksa akan orang berbuat maksiat. Dua tu. Banyak lagi contoh yang lain. Allah Ta'ala memberi pahala bagi orang yang berbuat taat. Allah Ta'ala menyeksa bagi orang yang berbuat maksiat. Jangka pada syarak. Jangka pada syarak. Syarak di sini undang-undang agama. Syarak ni undang-undang agama. Syarak ni kalau kata hukum syarak, ni terhenti oleh hukum atas syarak yang menghantar akan dia. Quran nyatakan macam mana? Hukum syarak ni bukan hukum syarak wajib syarak kita sembahyang subuh ni, bukan. Wajib syarak kita sembahyang subuh ni tu hukum 5. Wajib, sunat, haram, makruh. Hak tu yang ditekan atas kita. Wajib syarak dijanjikan pahala apabila mengerjakan, dijanjikan seksa apabila meninggalkan. Tu. Tu hukum 5 tu. Sekarang ni hukum syarak sini dia akan bicara perkara tu akan pasti berlaku sebagaimana yang Allah qadakkan pada azal, sebagaimana yang Quran janji. Sebab apa? Sebab syarak ni keputusan yang berlandaskan kepada Quran yang kata. Ni pahala ni. Gini. Nak contoh macam mana? Dia contoh tu penting. Contoh tu penting. Contohnya mati. Mati kita. Hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Ini nak teh ni. Nak teh otak ni. Mati kita. Hukum akal. Hukum syarak. Bukan hukum syarak dosa tak dosa. Hukum syarak kan? Berdosa tu. Boleh pahala tu. Hukum syarak. Yang hukum syarak kan. Hak boleh pahala wajib sunat. Hak berdosa haram. Pada tu pahala. Wajib ke sunat ke. Tu berdosa. Buat benda haram. Bab mati ni pahala. Mati nanti boleh pahala. Mati boleh pahala. Ada kita? Mati boleh pahala. Itu tak ada hukum syarak situ. Hukum syarak apa sini? Hukum syarak Quran kata. Itu cerita lain. Kita balik pada hukum akal. Mati kita ni akal. Kalau kata mati, macam mana nilai akal? Kalau kata terus hidup, macam mana nilai akal? Nilai akal mati, terus hidup tak mati. Kalau nilai akal macam mana? Terima sebelah mana? Mustahil. Ni hidup terus tak mati. Wajib akal mati. Gitu. Akal terima tak kalau kata mati? Akal terima tak kalau kata tak mati? Akal terima tak kalau kata tak mati? Kalau tengok kepada cedera dia tu tak ada harapan tak? Tak mati. Akal terima tak? Akal terima tak? Akal boleh terima dua belah. Mati, akal boleh terima. Tak mati, akal boleh terima. Dia panggil harus pada akal. Harus kan?
Tak mati. Pelik pun tak mati. Allah Maha Kuasa. Tengok tu. Di hari akhirat. Tak mati-mati. Ada ni. Ni, hak akal dulu. Dia syarak Quran beritahu macam mana. Quran beritahu kullu nafsin za'iqatul maut. Tu Quran beritahu. Itu syarak, itu syarak. Itu Quran beritahu. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Ni Quran kata. Maka wajib syarak berlakunya kematian. Sebab Quran yang ayat. Tapi tadi hukum akal je. Ada ni hukum akal. Hukum syarak ni hukum yang berpandukan kepada Quran beritahu. Tapi bukan hukum syarak bukan hukum syarak mati dah berpahala dianya, tak mati lagi dianya tidak berpahala dianya. Ada tu bab hukum syarak 5, wajib sembahyang, wajib puasa tu bab lain. Apabila Quran menyatakan bahawa tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, hukum syarak, maka wajib atas syarak kepada kita berpegang. Barulah pergi pada hukum syarak yang 5. Wajib pada syarak atas kita berpegang. Yang bernyawa pasti akan mati. Sebab apa? Quran beritahu. Takut nanti akan datang ada obat pelik kan, tak mati kan. Dah. Wajib dah kita berpegang. Yang bernyawa akan merasai mati. Ada ni. Sebab Quran beritahu. Tu pegangan kita pula kemudian. Sebab kita berpegang dengan Quran kan. Mana apa ni? Tak mungkin. Tak sudah carilah. Tak akan ada obat yang boleh. Hak cerita-cerita filem mengarut tu cerita lah tunya. Hak ni obat kekal hidup apa tu. Tak ada. Sebab Quran kata dah. Quran kata dah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ada ni. Satunya hukum akal, satu hukum syarak. Hukum syarak ni dipanggil hukum akal aridi. Kita pergi pula selagi contoh. Qiyamah. Dihancurkan langit dan bumi. Jangan kira pada hukum Quran kata dulu. Kira pada akal kita. Dunia ni comel. Langit bumi ni comel. Sampai masuk dihancurkan oleh Allah. Akan diterima ke tak? Boleh terima. Barang milik Allah. Allah nak peracuk, Allah peracuk lah. Jadi dunia ni, hak langit bumi comel ni, Allah kekalkan. Allah tidak hancurkan. Akan diterima ke tak? Akan diterima. Harus akal dia panggil. Dia panggil harus akal zati, hak asal. Pada ni. Pergi kepada Quran. Quran beritahu macam mana. Quran beritahunya inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya saat kiamat akan datang, tiada ragu padanya. Bila Quran nyatakan seumpama tu, maka wajib syarak atau wajib akal aridi, kiamat akan berlaku. Tapi kiamat berlaku tak berlaku ni tak ada kena-kena dosa pahala kita. Kemudian wajib syarak atas kita. Hukum 5. Berpegang, beriman, dunia akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kiamah ni pernahlah ni sebiasa cerita ni dia ceramah permulaan, pengenalan. Kitab tak bawa lagi lah, bercadang nak bawa kitab tauhid lah. Tapi pergi pengenalan, nak kenal ahli jemaah apa semua, dites lalu dah. Dites ahli jemaah. Awal dites. Qiyamah berlaku. Hukum akal. Hukum akal ni bukan hukum iman. Hukum iman tu hukum hadis Nabi. Tu hukum syarak. Tu hadis yang beritahu. Nanti hukum akal. Hukum akal. Dia fokus hukum akal. Hukum akal dia tekan. Qiyamah berlaku. Hukum akal ada 3. Wajib akal, mustahil akal, harus akal. Ambil antara 3 ni. Qiyamah berlaku. Hak mana? Habis satu surah tu wajib baca. Wajib belaka jawab. Wajib. Termasuk seorang hak jawab tu, hak tukang jepuk dia. Hak ustaz surah tu. Ustaz tempatan. Ustaz surah tu lah. Ustaz tempatan. Ustaz yang cara surah tu lah.
Ustaz pula bukan ustaz biasa-biasa ni. Jurusan syariah UKM ni. Tu kan jawab. Wajib jawab termasuk ustaz tu. Ni pun berat pok surah ni pegangan macam mana ni hukum akal dak erti. Diwi selalu. Berat orang surah ni pegangan macam mana? Pegangan tu rukun iman. Orang dak gerak dah tu. Tak kosek dah tu. Ni dia salah faham bab hukum akal. Bukan bab pegangan. Dia kira tak pegangan orang lalu dah. Ada ni. Sebab orang jawab ni wajib ni sebab dia duduk fikir ke rukun iman hadis Nabi tu. Tu pegangan dak gerak tu dia jawab wajib lah. Wajib lah kiamat. Yang ustaz ni tanya hukum akal. Bukan pegangan kita, hukum akal dulu. Kiamat kita fikir hukum akal. Dihancurkan oleh Allah. Boleh akal dia terima. Dikekalkan oleh Allah. Barang milik Allah. Allah Maha Kuasa. Allah nak kekalkan. Kekal je lah barang milik dia. Akal dia terima. Harus akal lah. Hak jadi ramai-ramai jawab termasuk hak ustaz kata hak pegang surah tu jawab. Dia tukar dengan pegangan. Hukum iman yang kelima tu. Tu. Tapi mana kalau kata, kucar lagi hukum akal sini. Betul kalau kata gitu. Kucar pada kucar. Keliru lagi hukum akal. Tapi jangan pula kata, berat surah ni pegangan macam mana hukum akal dah erti. Dia gitu. Tapi kalau orang surah tu pandai, wajib akal. Wajib akal aridi. Nak kata dia pula ustaz tu. Minggu depan tak arif lah. Dia letak ke surah ni bab pegangan. Katalah, orang surah ni bab hukum akal ni tak lepas lagi lah. Tak pelik tu. Tapi jangan kata, surah ni berat ni, hukum akal tak lepas ni. Pegangan macam mana? Pegangan tak kosek tu. Lepas tu dia jawab wajib sebab dia tukar dengan hak pegangan, hukum syarak. Hukum syarak lah. Quran beritahu kiamat akan berlaku. Hadis beritahu kiamat akan berlaku. Tu hukum syarak. Yang ustaz ni tanya hukum akal. Tapi hukum akal zati lah. Boleh je orang surah tu nak lawan balik. Kami jawab wajib akal. Wajib akal aridi. Baru dia tahu. Tapi tak pelik dalam perkara ni. Dan kita Al-Misbahul Munir, yang tidak disangka-sangka jahil. Jahil juga dalam bab hukum syarak, hukum akal aridi ni. Pada ni. Jadi tukar dengan hak Quran hadis kata kiamat akan berlaku. Itu yang wajib yang dia jawab harus tak berani lah. Harus akal zati. Allah Maha Kuasa, Allah nak hancurkan, Allah hancurkan, Allah nak kekalkan, Allah kekalkan. Ada ni. Barulah pergi pada Quran beritahu macam mana, hadis beritahu macam mana, itu pada hukum syarak. Hukum syarak mana apa? Yang dihantar, yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Keputusan ni datang daripada Al-Quranul Karim. Datang dari hadis Nabi SAW. Kiamat wajib syarak akan berlaku. Quran beritahu begitu, hadis beritahu begitu. Wajib syarak atas kita berpegang. Itu wajib syarak atas kita berpegang, kiamat akan berlaku. Jadi 2-3 lapis tu. Satunya pada akal, yang keduanya keputusan yang datang daripada Al-Quran beritahu kiamat akan berlaku, wajib syarak. Wajib syarak atas kita hukum 5 tu. Berpegang, kiamat akan berlaku. Wajib syarak atas kita bab semayang tu lah, bab puasa tu lah, tu wajib syarak atas kita lah tu. Buat boleh pahala, tinggal berdosa. Adapun hak cerita bab mati, bab kiamat tadi, mati boleh pahala, kiamat berdosa. Ada kena-kena kita tu. Jadi mungkin tukar situlah. Dia kena letak antara bicara di sini, bicara asalnya harus akal zati hak asal. Ini pada hukum syarak ataupun akal aridi. Arid sudah melepaskan. Arid ni macam ma'arid lisukun tu lah. Arid. Ma'arid lisukun. Orang sekarang ni dia mengaji tajwid, dia buah makna. Kita orang dulu mengaji tajwid, ma'arid lisukun gitu je, tak buah makna. Dia ma'arid lisukun ni, asal dia mak asli lah. Asal dia. Tapi apabila nak baca sukun bagi mati kerana wakaf, dia panggil ma'arif isu. Kerana nak sukun, nak wakaf. Cuba kalau wasah.
balik asal. Mak asli je lah. Tapi oleh kerana dia nak sukung, dia nak wakaf, jadi ma'arif disukung. Hukum beza dah. 1 alif, 2 alif, 3 alif dah jadinya. Kalau mak asli, 1 alif 2 harakat je. Asal dia. Zati asal. Mak asli ya. Hak aridi, ma'arif disukung kerana apa? Kerana kamu nak baca sukung dengan kerana wakaf. Tu kerana. Hak ni kenapa jadi arif ni? Kerana tilik kepada Quran beritahu. Gitu. Ni hak pergi pada hak beri pahala pula ni. Adapun memberi pahala Allah Ta'ala, itu memberi pahala oleh Allah Ta'ala bagi orang yang berbuat taat. Beri pahala ni pada syarak ni, pada janjian Al-Quran hadis fadilat tu lah. Adapun beri pahala pada akal harus ada ni. Hak bicara dah, hak mengelepah. Beri pahala bagi yang berbuat taat harus pada akal. Allah nak beri pahala, akal boleh terima. Allah tak bagi pahala, akal boleh terima. Dia buat taat. Buat taat ni qada Tuhan. Bukan hamba pun. Ada ni. Allah nak beri upah ke tak beri upah ke kerana buat taat? Buat taat tu dia buat ke? Hakikinya la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya. Berbuat taat itulah qada. Allah beri pahala, beri pahala, akal boleh terima. Allah tak beri pahala, akal boleh terima. Sebab buat taat tu perbuatan Allah sendiri. Perbuatan Allah sendiri. Allah nak beri pahala, akal boleh terima. Allah tak beri pahala, akal boleh terima. Ada ni. Sekarang berbuat taat tu perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Betul? Wajib Allah beri pahala akan perbuatan Allah sendiri. Pahala apa? Perbuatan Allah. Jadi yang berbuat taat tu, itulah perbuatan Allah qada. Pada akalnya beri pahala. Barang milik dia nak beri pahala, Allah beri pahala. Allah tak beri pahala barang milik Allah, Allah beri pahala, akal beri terima. Harus pada akal. Tapi pada syarak, pada syarak ni macam mana? Quran beritahu macam mana kepada orang berbuat taat. Hadis janji macam mana kepada orang berbuat taat. Kalau kira pada syarak, kepada keputusan yang datang daripada Quran dan hadis, maka tilik pada syarak, maka itu wajib maka iaitu wajib. Apa? Wajib syarak ataupun wajib akal aridi. Arif mana apa ni? Tilik pandang kepada janjian Quran dan hadis. Kerana sudah dijanjikan memberi pahala dengan janjikan oleh Allah dengan kebajikan. Janji kebajikan nak beri pahala tu, dan menyalahi janji kebajikan itu kekurangan, dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak memungkiri janji. Ni arif. Hukum syarak, hukum akal aridi. Hukum syarak 3. Wajib syarak, mustahil syarak, harus syarak. Hukum 5 tu wajib, sunat, harus, haram, makruh. Itu hukum, itulah usul fiqh tu. Itu bicara lain. Jadi gini. Dia satunya hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Sama je 3 ni. Ada 3 belaka. Hukum akal wajib, mustahil, harus. Hukum syarak wajib, mustahil, harus. Hukum adat wajib, mustahil, harus. Sama 3. Hukum akal wajib, mustahil, harus. Hukum syarak wajib, mustahil, harus. Hukum adat wajib, mustahil, harus. Sama 3. Hukum syarak taklifiyah yang 5 itu dalam usul fiqh, itu bicara lain. Ni kita bicara hukum syarak. Hukum syarak 3 ni wajib, mustahil, harus. Jadi beri pahala kepada orang buat taat wajib syarak, wajib akal aridi. Mustahil syarak tuan tak beri pahala, sebab mungkiri janji kekurangan bagi Allah, kekurangan mustahil. Pada ni. Dan ada pun menyeksa Allah Ta'ala bagi orang berbuat maksiat. Menyeksa ni pada syarak. Berbuat maksiat ni bukan kafir, bukan syirik.
buat maksiat, maka harus pula kerana menyalahi janji itu menyalahi janji yang kejahatan itu kelebihan, dan kelebihan bagi Allah itu dituntut. Maka nyatalah bagimu bahawa semberi pahala bagi orang berbuat taat itu harus pada akal, wajib pada syarak, dan menyeksa bagi orang buat maksiat itu harus pada akal dan pada syarak. Itu kesimpulan di hujung. Dan ada pun menyeksa Allah Ta'ala, menyeksa oleh Allah Ta'ala bagi orang yang berbuat maksiat, menyeksa ni pada syarak. Mereka kata harus mana pun, harus syarak, harus akal aridi. Kerana menyalahi janji yang kejahatan itu kelebihan, dan kelebihan bagi Tuhan itu dituntut. Mana Allah janji nak seksa. Hukum asal orang buat maksiat Allah seksa, ataupun ginilah, Allah bubuh neraka. Allah seksa ni bubuh neraka lah. Orang buat maksiat Allah bubuh neraka. Ni jangan kira pada syarak ni, jangan kira pada Quran beritahu, kira pada hak asal. Orang buat maksiat Allah bubuh neraka, akal boleh terima. Orang buat maksiat Allah bubuh syurga, akal boleh terima. Bukan buat maksiat, orang kafir sendiri pun Allah bubuh neraka, akal boleh terima. Orang kafir sendiri pun Allah bubuh syurga, akal boleh terima. Akal boleh terima. Ada ni. Sebab apa ni? Dah dia buat maksiat kan, dia kafir kan. Dah maksiat kafir, perbuatan siapa? Hakikinya perbuatan Allah. Perkara jahat qada, pegangan kita ni. Dan kalau kau buat maksiat, orang judi kita kata, contoh orang berjudi, dia berjudi tu bukan qada. Saat berlaku judi tu bukan Allah buat. Allah nak buat neraka, barang milik Allah. Allah nak buat syurga, apa masalahnya? Dan dia berjudi tu Allah buat. Sama juga perbuatan menyembah berhala, perbuatan tu siapa buat? Gerak diam tu Allah buat. Sebab semua berhala tu qada. Lepas tu Allah nak buat neraka, Allah nak buat syurga. Hak dia. Padahal hak akal asal. Tu asal. Ini bagi pada syarak. Ini pada syarak. Quran beritahu macam mana orang yang berjudi ni. Quran beritahu macam mana orang yang kafir ni. Bagi situ pula. Ada ni. Jangan pula perkara jahat, kufur, maksiat, qada, perbuatan Allah tu dak pegang hak tu, tak ada benda lah waktunya. Waktu tak ada benda lah tu. Berpegang perkara jahat bukan qada. Satu pandangan ulama, iman dia tidak sah, kafir terus, kekal neraka. Ada ni. Walaupun pandangan muktamad kata dah jangan bubuh kafir lah. Bubuh dosa besar. Akidah yang bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah pegangan, bid'ah sesat. Dosa besar macam mana dosa besar? Sebesar-besar dosa. Malaikat catat setiap saat dengan pegangan yang dosa besar ni. Walaupun tengah semayang, walaupun tengah puasa Ramadan, walaupun tengah berada di Makkah, tanah suci haram Makkah Madinah, mengerjakan haji umrah yang wajib sekalipun, malaikat catat dosa besar. Semayang ke, puasa ke, haji ke, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat akan ada dosa besar, pegangan yang sesat orang panggil. Tapi satu pandangan ada kafir, iman tak sah. Semai puasa tidak sah. Ni kalau berpegang perkara jahat bukan qada, banyak sekarang ni. Jangan. Sekarang ni banyak, walaupun terkadang orang aliran agama, dan memang banyak rakaman-rakaman pengajaran yang menafikan mentah-mentah perkara jahat bukan qada. Mentah-mentah dinafikan. Allah tak ada benda lah waktunya. Ada ni. Belas tahun dah saya jumpa dengan pegangan yang seumpama ni. Balik dengan akidah yang sesat. Perkara jahat bukan qada. Perkara jahat qada pengong jadinya. Ni. Apa panggil apa ni? Cakap pandai, pegangnya tidak. Cakap pandai, pegang tidak. Mana cakap pandai? Cuba bilang rukun iman 6 perkara. Cuba bilang rukun iman 6 perkara. Cakap pandai. Baik jahat qada. Baik jahat qada. Hak rukun iman yang ke-6. Bukan cakap pandai. Cakap pandai. Cakap comel. Pegang tu. Sebab apa? Tak faham.
Tak ada seorang pun hak rukun iman kenalnya. Baik qada qadar, jahat bukan qada qadar. Tak ada seorang pun rukun iman gitu. Mana pun cakap betul, cakap pandai. Atau orang ni kadang-kadang sekali dengar faham, hura pening. Sebab apa? Dia tak faham apa sebenarnya. Oh, baik jahat qada qadar saya faham. Bila dihuraikan apa dia jahat? Kufur dan maksiat qada qadar. Pening saya je macam mana semua berhala qada qadar. Baru dia pening. Sebab apa? Dia tak faham pun. Dia cakap je pandai. Rukun iman perkara semua pandai cakap. Budak umur 5-6 tahun pun pandai. Cuba tanya budak-budak umur 5-6 tahun. Bilang rukun iman yang 6 perkara. Yang ke-6 macam mana? Untung baik, untung jahat, qada qadar. Pandai ni. Cakap pandai. Tapi pegangan salah. Tak ada huraian orang panggil. Tapi kalau ada ilmu akidah, kalau ada ilmu akidah, cakap macam tak ada Tuhan. Cakap macam tak ada Tuhan. Tapi pegangan tetap tu. Macam mana cakap macam tak ada Tuhan? Lah. Lapar makan nasi, jadi kenyang. Hilang dahaga, minum air. Jadi dahaga, minum air, hilang dahaga. Kan? Cakap macam tak ada Tuhan tu kan? Tapi pegangan, lapar ke, kenyang ke, dahaga ke, hilang dahaga ke, perbuatan Allah belaka. Tengok. Cakap macam tak ada Tuhan. Tapi pegangan, comel. Ada ni. Pegangan comel. Bukan kata tak ada Tuhan. Cakap tu. Macam tak ada Tuhan lah. Sejuk, panas, sejuk kipas, ekong, panas api, matahari. Tu cakap macam tak ada Tuhan. Tapi pegangan sejuk panas Allah buat belaka. Cakap macam salah. Biar bila ada pegangan comel mula-mula ada. Mana cakap salah? Contoh cakap salah. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada hamba. Salah tu. Salah ni sebuah pegangan. Tapi cakap gitu wajib. Cakap gitu wajib. Tapi ni sebuah pegangan, dia tak dipegang gitu. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada hamba, cakap wajib. Berpegang gitu pun orang nak. Sesak lalu pegang gitu. Itu macam mana? Daripada ilmu akidah lah. Ilmu yang pertama. Hak duduk mengaku fardu ain bereh, hak ni tak lepas. Bab rukun iman pun tak lepas. Itu bab perkara jahat qada qadar, bab ikhtiar usaha macam mana? Bab ikhtiar usaha. Ahli sunnah jemaah macam mana? Qadariyah macam mana? Jabariyah macam mana? Hak duk mengaku ahli sunnah ni, hak duk mengaku fardu ain bereh ni. Ini fardu ain tauhid yang pertama, rukun iman yang 6 perkara dia. Lepas ke tak lepas? Tak lepas ni. Bukan kata fardu ain, tak ada bahagian agama. Bayangkan ada budak mau balik siapa umur tua berpegang perkara jahat bukan qada qadar. Nak duduk mana? Apabila dia ajar perkara ni qada qadar, bercanggah dengan pegang sesak, nak marah pula orang ajar. Kalau begitu kau masuk neraka habis orang. Kenapa masuk neraka? Kau berpegang perkara jahat bukan qada qadar, kata salah. Memang salah lah. Lepas tu masuk neraka ni bertaubat dengan Allah Ta'ala. Kalau tak mahu pegang pun masuk neraka kenapa? Dia tu masuk neraka belaka dia kata. Habis orang masuk neraka ustaz ni ngajar. Sebab apa? Dah kalau pegang perkara jahat bukan qada qadar, salah masuk neraka, habis masuk neraka. Kenapa? Kamu je. Dok, dia tanya dah kawan-kawan dia. Gitu belaka kan? Semua kata perkara jahat bukan qada qadar. Dia tanya kawan hok jahil. Hok sealiran dengan dia. Hok duduk masjid tahu belajar. Dia tanya guru tu, guru jahil. Guru jahil murakkab. Dia tanya kawan dia sama masjid ni, sama ayah haji belaka ni. Ustaz tu mengajar perkara jahat qada qadar. Begitu ke? Mana boleh perkara jahat qada qadar? Dia tanya kawan hok jahil. Hok tamu belajar fardu ain, hok rasa macam pandai. Lepas tu dia kata masuk neraka habis orang ustaz tu mengajar. Masuk neraka belaka, gerumung je lah masuk neraka kalau tak bertaubat. Dan nak bertaubat ke tak mau belajar tu. Marah pula orang mengajar. Nak betul akidah dia marah pula. Nak kata macam mana? Bukan kata nak bertaubat, nak bersyukur ni, bertaubat dan bersyukur sebesar-besar kesyukuran. Allah tak maha pengampun. Tak mau terima kasih pada orang ngajar pun, jangan buat musuh lah nya. Buat musuh tu, tak mau belajar tu. Oh kalau kita ustaz tak habis orang neraka. Habis tu apa? Grup dia lah. Bayangkan rukun iman hak 6 perkara pun tak lepas. Lepas tu perasan fardu ain bereh. Tak mau belajar dah.
Hak ni macam mana ni? Bahagian masing-masing. Tuan kendak kebaikan, tuan akan lakukan kebaikan dalam kehidupan ni sampai ke mati. Tuan kendak kejahatan, tuan lakukan kejahatan dalam kehidupan sampai ke mati. Tak mau bertaubat juga, tak mau belajar. Bukan kata dengan belajar sedar akidah salah, betul-betul lah belajar siang malam. Sebab apa? Allah selama ni pegang akidah salah. Bertaubat dengan Allah, bersyukur dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Allah buka jalan kemudian sedar. Salah pegangan perkara jahat bukan qada qadar ni, bukan salah kecil. Satu pandang kata kafir, imam tidak sah. Walaupun pandang muktamad letak dosa besar pun sebesar-besar dosa. Dosa besar yang khilaf pada kafir, ingat baik. Lebih besar daripada dosa tinggal semayang, tinggal puasa lagi ni, akidah salah ni. Lebih besar daripada orang berjudi, minaruk, berzina lagi ni. Lebih besar daripada dosa berjudi, minaruk, berzina lagi ni. Akidah salah malaikat catat setiap saat. Orang berjudi, minum arak, berzina, malaikat catat dosa besar, saat dia buat benda maksiat tu lah. Takkan berjudi 24 jam, takkan minaruk 24 jam, takkan berzina 24 jam. Tapi akidah sesat ni bukan 24 jam, puluh tahun. Wah, amal macam-macam amal. Oh, ni semua mainan syaitan belaka ni, kena tipu belaka. Sedikit saja belajar akidah molek. Jadi baik ke jahat qada qadar. Jadi kalau perkara jahat, kita balik semula pada perkara jahat, pada hukum akal. Dia buat jahat, dia berjudi, minaruk, berzina, Allah nak ubuh syurga, barang milik Allah. Allah nak ubuh neraka, hak dia. Orang yang kufur semua berhala, Allah nak ubuh syurga, Allah nak ubuh neraka. Dari semua berhala kan? Semua berhala pun qada qadar. Itu hukum akal, hukum zati, hukum asal. Bagi pada aridi ni hukum syarak. Quran kata mana? Quran janji macam mana? Apa yang Quran janji, itulah qada azali. Orang beriman, beramal soleh, Tuhan janji syurga. Orang musyrik, orang kafir, Tuhan janji neraka. Orang yang buat maksiat, Tuhan janji neraka. Dan kalau Allah kehendak ampuni, Allah ampuni. Tu. Ada ni. Dia ada 3 golongan. Yang pertama, mukmin yang soleh. Yang kedua, mukmin yang buat maksiat. Yang ketiga, kafir. Dia 3 golongan. Yang pertama, mukmin yang soleh. Yang kedua, mukmin tapi yang buat maksiat. Yang ketiga, kafir. Kafir ingat baik ni bukan kafir penyembah berhala saja. Orang Islam yang berpegang akidah yang kafir, samalah kekal neraka selama-lamanya. Jadi 3 golongan ni. Quran beritahu macam mana? Mukmin soleh syurga. Itu hukum syarak Quran beritahu. Banyak kalau ayat Quran mukmin soleh dengan syurga, banyak Al-Quran lah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dikabar gembira oleh Muhammad Muhammad akan mereka yang beriman dan soleh, bahu balasan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mukmin soleh. Kalau kafir, itu yang bawah sekali kafir. Kafir memang janjiannya neraka. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab al-musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Itu janji Al-Quran. Kafir memang kekal neraka. Macam dengan mukmin yang neraka. Mukmin neraka, Allah janji dengan siksaan dan Allah janji dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah janji dengan siksaan, tapi di ayat lain pula Allah boleh mengampuni dosa selain daripada mereka yang menyekutukan akan Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Maka hak orang yang buat maksiat macam mana pula? Hak orang buat taat, syarak telah menetapkan pahala syurga dia ni. Mukmin yang soleh, mukmin yang buat taat, syurga bagi dia ni. Itu janjian syarak, wajib syurga. Mustahil Allah Ta'ala menyalahi janji, sebab menjadi janji kekurangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sini tak mari hak kafir, dia mari hak maksiat aja. Ada pun menyeksa Allah Ta'ala, menyeksa Allah Ta'ala bagi orang yang berbuat maksiat. Orang berbuat maksiat ni hak mukmin,
Orang mukmin yang buat maksiat ni, orang mukmin. Maka harus pula, harus je Allah menyeksa, harus syarak. Allah mengampuni, harus syarak. Dah kalau kata Allah menyeksa, Allah tidak menyeksa, menyalahi janji. Kerana menyalahi janji yang kejahatan, itu kelebihan. Kadang-kadang bagi Allah itu dituntut. Itu lebih gitu. Tadilah janji nak hukum, janji nak rotan, tak rotan. Bagus-bagusnya. Ada ni. Tambahan pula buat maksiat ni memang Allah Ta'ala harus Allah mengampuni. Quran pun nyata dosa umpama tu. Barulah pergi pada yang ketiga. Yang pertama, orang mukmin yang soleh, pahala syurga, wajib syarak. Orang mukmin yang buat maksiat, harus syarak, diampuni, syurga direct. Harus syarak, bunuh neraka lah. Bunuh neraka lah sebagaimana sebanyak mana dosa yang dilakukan, harus syarak. Macam mana yang ketiga? Orang kafir. Orang kafir wajib syarak, wajib akal aridi, kekal neraka. Orang mukmin yang soleh wajib syarak, wajib akal aridi, pahala. Orang mukmin yang derhaka harus syarak, harus akal aridi, diampuni, terus ke syurga. Tidak diampuni, kena masuk neraka lah, qada maksiat dia tu. Orang yang kafir wajib syarak, wajib akal aridi, kekal neraka. Bagi tiga gitu. Ni hak syarak, hak akal aridi. Hak akal yang zati harus belaka, mukmin soleh ke, mukmin yang derhaka ke, hak kafir ke, harus akal belaka, nak bersyurga, nak neraka, barang milik Allah Ta'ala. Tu hak hukum akal zati, hak asal. Hak ni hak aridi ni, hukum syarak ni. Jadi hak tiga tu letak molek. Sebab Quran nyatakan tiga tu. Mukmin soleh, Quran nyatakan macam mana? Janji yang syurga. Mukmin yang derhaka dijanji dengan syurga je, dijanji dengan mukmin yang derhaka yang buat maksiat dijanjikan dengan seksa. Tapi dalam ayat Allah boleh mengampuni kalau Allah kehendak. Tahta masyiatillah lah, tu yang atas kehendak Tuhan lah. Ada pun kafir, hukum syarak Quran sudah nyatakan kekal neraka. Maka orang kafir wajib syarak, wajib akal aridi, kekal neraka. Balik pada hukum akal asal, sama je, harus akal. Mukmin yang soleh, mukmin yang derhaka, orang buat maksiat, orang yang kafir, dari segi akal asal, Allah bersyurga ketiga-tiga, Allah berneraka ketiga-tiga, akal diterima. Sebab apa? Mukmin soleh, perbuatan Allah qada qadar. Mukmin yang buat maksiat, perbuatan Allah qada qadar. Hak kafir tu, perbuatan Allah qada qadar. Syurga neraka milik Allah. Allah pun mana barang milik dia, akal diterima. Sebab apa? Pemilikan Allah, kekuasaan Allah. Hak syarak ni, tengok Quran hadis beritahu macam mana. Hak Quran hadis beritahu itulah, itulah hak qada azali. Ketentuan Allah pada azal. Mana? Tapi yang penting tadi itulah, perkara jahat, qada qadar, ijma' ahli sunnah wal jamaah. Ingat baik, ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat, qada qadar. Ayat Quran jelas, hadis Nabi jelas. Hadis kita tak pandai pun, kita tak pandai hadis, tapi terjemah hadis kita pandai. Rukun iman 6 perkara tu, itulah terjemah hadis Nabi. Kita tak kerti hadis Nabi. Hadis Jibril itulah, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Itulah. Kita tak pandai lapar hadis yang kita dibilang rukun iman perkara tu. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, dengan kitab, dengan rasul, dengan hari kesudahan, untung baik, untung jahat, qada qadar. Itulah hadis Nabi. Cuma kita tak pandai lah, tak pandai hadis Arab aja. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih, Nabi kata. Baik iman dan taat, jahat, kufur dan maksiat, qada qadar. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Waktu nak kena peti molek tu. Ni mungkin ada sedikit halus dia lah. Kita kadang-kadang hak akal, hak asal tu kita dah nampak dah. Kita nampak, Quran beritahu macam mana. Orang beriman, orang soleh Tuhan Quran janji macam mana.
Quran janji jadi bohong. Mustahil. Mustahil itu kalamullah. Al-Quran tu kalamullah. Kalamullah bohong. Mustahil. Akak tak boleh terima. Kita nampak tu je. Orang yang kafir. Quran janji macam mana? Quran kata dah kan. Kekal selama-lamanya. Pada ni. Macam mana dengar orang yang buat maksiat. Quran dijanji siksaan juga. Orang makan riba. Orang makan rasuah. Quran hadis kata mana? Orang makan rasuah. Hadis sebut macam mana? Itu buat maksiat. Tapi itu bukan syirik. Itu bukan kafir. Pada ni. Allah Ta'ala, kalau Allah nak mengampuni, Allah mengampuni. Ada ni. Allah mengampuni ni sama ada dengan kita bertaubat, sama ada dengan doa daripada orang lain kepada kita, sama ada tanpa taubat, tanpa doa orang kat atas kita. Allah nak ampuni, Allah ampuni. Selagi tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ampuni dengan taubat yang nasuha. Allah ampuni dengan doa orang lain. Kan orang berdoa kan? Keampunan untuk sekalian. Orang yang soleh-soleh doa siang malam tu. Orang soleh. Orang yang soleh-soleh ni, kita yang kata, dia tak ada faedah dengan kita. Kita tak ada kepentingan dengan dia. Dia tak tolong kita. Dia doa siang malam tu. Doa keampunan pada sekalian. Orang Islam lelaki dan perempuan. Orang mukmin lelaki dan perempuan. Yang hidup dan yang mati. Kita mati dalam kubur tu. Orang soleh doa lagi ya. Kita nampak orang soleh ni tak pernah belanja kita makan pun. Kita nampak orang makan jadi tahi je. Allah ampuni dengan doa orang soleh tu. Kita dah kubur dah sekalipun. Doa anak cucu kita tak ampuni. Sampai di masyarakat pula Allah ampuni. Jika Allah kehendak. Jadi orang mukmin yang berbuat maksiat harus akal, harus syarak, harus akal aridi. Allah ampuni ke syurga direct, terus Allah tidak ampuni kena masuk neraka lah sekadar dosa maksiat yang dilakukan. Di sini dah ada dua je lah. Orang mukmin berbuat taat, orang mukmin berbuat maksiat. Orang kafir tak sebut sini. Orang kafir mati kafir, wajib syarak, wajib akal aridi, kekal neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nyatalah, ini kesimpulan dia, maka nyatalah bagimu bahawasanya Allah Ta'ala memberi pahala bagi orang yang berbuat taat itu. Tak boleh, harus pada akal, yakni harus pada akal zati, wajib pada syarak ataupun wajib pada akal aridi. Itu kesimpulan dia. Maka nyatalah bagimu bahawasanya Allah memberi pahala bagi berbuat taat itu harus pada akal, yang kita bicara lepas, harus akal zati, wajib pada syarak, wajib akal, wajib syarak atau wajib akal aridi. Dan menyeksa bagi orang berbuat maksiat itu, menyeksa oleh Allah Ta'ala harus pada akal, kita bicara lepas, harus akal zati dan pada syarak. Kita bicara muka ni. Allah nak seksa orang buat maksiat harus pada akal dan harus pada syarak. Allah nak seksa, Allah nak beri pahala, nak masukkan ke syurga, harus pada akal, harus pada syarak. Kita tinggal berapa baris je lagi. Sebab tak nak baca perabi boleh je ni. Cuma kita boleh ulang balik pula minggu depan. Sebab 2-3 baris tu masuklah bicara sifat Rasul. Mana boleh perabi. Cuma tinggal satu pembicaraan. Boleh undur balik bicara minggu ni lepas bicara dah. Boleh ulang pula sekali lagi. Pada ni. Biar tak apalah. Hak bab halu-halu gini ni kalau kita masih lagi tak berapa jelas, sebab kita memang kita kira Quran kita tahu. Hak akal asal tu kita kadang-kadang tukar. Tak apalah waktunya. Jadi saya tinggal sikit lagi lah. Boleh nak baca perhabis ni. Tinggal sikit lagi. Boleh ulang balik. Barulah kita masuk kepada bicara sifat Rasul. Syahdan bahawasanya mungkin itu bersamaan wujudnya dan adamnya. Tetapi jika sudah takluk kudrah pada menjadikan dia, maka iaitu wajib jadinya. Takluk kudrah ni sebagaimana qada azali.
Qada azali menentukan sampai masa Allah menjadikan. Itu wajib syara', wajib akal aridi. Ada ni. Kira asal je tu. Harus akal zati, Allah mengada, Allah meniada, harus. Tapi kalaulah qada azali menentukan kita akan diadakan, Allah mengadakan kita sebagai qada azali, itu wajib syara', wajib akal aridi. Sebab apa? Kalau Allah menentukan ada sampai masa Allah tidak mengadakan, mustahilah jadi lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.